dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Agrotech, rancangan yang mengenengahkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian. Jika anda terlepas episod-episod Agrotech sebelum ini, anda boleh layari myclick.rtm.gov.my. Bersama saya, Najah Muhammad Noor. Jom kita terokai kisah-kisah menarik minggu ini. Dari menguruskan projek binaan mega, kini berbudi kepada tanah. Agrotech ke Melaka untuk menyingkap kisah unik Encik Muhammad Fadilah Baharudin yang sebelumnya merupakan seorang jurutera beralih ke industri pertanian cili fertigasi secara sepenuh masa. Anak kelahiran Negeri Sembilan ini tidak mengambil masa yang lama untuk mempelajari selok-belok pertanian. Usahanya di ladang keluarganya sendiri di Kesang Tua Jasin telah mula membuahkan hasil. Kita boleh merancang sebaiknya hala tuju perjalanan kehidupan kita serta keluarga dalam usaha menggapai kebahagiaan bersama. Namun, ketentuan Tuhan merupakan perancangan yang kekal abadi. Saya terasa sangat atas kehilangan bapa mertua saya yang banyak sebenarnya membantu memberi dorongan kepada saya di Itulah antara rintihan jutaan jiwa, meluahkan kasih sayang dan cinta di seluruh dunia kerana kehilangan insan yang amat disayangi kesan dari pandemik COVID-19. Dunia dikejutkan dengan kehadiran pandemik COVID-19 di segenap pelusuknya. Keadaan ini menyebabkan ramai yang terkesan dari pelbagai sudut seperti sosial, ekonomi dan juga aspek kehidupan yang lain. Bertitik tolak dari pandemik ini, kita semua dihadirkan dengan pelbagai terma baru kehidupan. Ia selaras dengan norma baru kesan dari virus yang boleh membawa maut ini. Ikuti kisah cekal seorang petugas barisan hadapan agro makanan negara. Bangkit dari kehilangan ayah mertua ketika pandemik COVID-19 untuk terus menyara seisi keluarga. Walaupun negara dilanda pandemik penyakit berjangkit, pasaran bagi agro makanan negara terus stabil dan mendapat permintaan yang amat tinggi di kalangan pengguna. kerana permintaan untuk tanaman ini adalah bagi saya sangat-sangat tinggi. Jadi daripada situ saya cuba ambil semangat tu balik untuk saya mulakan semula kebun saya, dan alhamdulillah lepas saya mendapat sokongan. Dengan semangat tu saya ambil untuk teruskan usaha saya dalam tanaman fertigasi ini untuk sebagai sumber pendapatan saya. Menyedari kepentingan sektor ini, Dasar Agro Makanan Negara 2021 sehingga 2030 dan 2.0 dilancarkan pada 25 Oktober 2021. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 sehingga 2025 juga telah dibangunkan. Ia bagi memastikan sekuriti makanan negara terus berdaya tahan dan mampat. Awalnya secara part time saya hanya membuat sebanyak 200 polybag sajalah di sekitar kawasan ni. Pada awalnya memang sini kawasan saya yang mula-mula lah tapak asal. Kemudian setelah hasil pertanian tu menggalakkan bagi saya tambah luaskan lagi untuk seluruh kawasan ni. Sekarang saya mempunyai sekitar 1,500 polybag. Untuk pada awalnya 200 polybag ni saya mendapat hasil jualan untuk satu musim sekitar 500 kg. Dan hasil jualan purata 1 kilo RM8.
dan saya boleh mendapat 4 sehingga RM4,000 lah untuk hasil satu musim. Jadi bagi sekarang ni untuk keseluruhan kebun yang saya ada 1,500 polybag ni, saya menjangkakan untuk satu musim saya boleh dapat sekitar 4 ke 5 tan lah pengeluaran. Jadi daripada hasil pendapatan pula untuk satu musim dianggarkan sekitar RM30,000 lah untuk satu musim. Satu musim ni saya kebiasaannya bagi tanaman fertigasi lah. Daripada mula tanam sehingga kita habis musim adalah sekitar 6 bulan. Kalau satu tahun biasanya 2 musim kita dapat buat penanaman. Jadi satu tahun anggaran sekitar RM60,000 lah hasil untuk satu tahun. Sektor agromakanan juga memberikan peluang untuk para pengusaha mempunyai ruang untuk bersama keluarga tercinta. Ruang ini membudayakan amalan ihsan dalam memupuk semangat kebersamaan keluarga selaras dengan konsep keluarga Malaysia. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana pandemik COVID-19 ni memberi kesan terhadap perusahaan Encik Pravila? Bagi saya, cabaran yang paling memberikan kesan kepada saya sebagai petani fertigasi ini adalah ketika keluarga saya dijangkiti dengan wabak penyakit COVID-19 yang mengakibatkan kematian bapa mertua saya, dan pada itu adalah semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri. Kami sekeluarga disahkan positif COVID-19 dan pada ketika itu kebun saya baru 3 minggu mengeluarkan hasil, dan akibatnya selepas saya juga dijangkiti, kebun saya tidak dapat masuk, tidak dapat meracun, tidak dapat mengutip hasil. Mengakibatkan saya kerugian di situ. Memang saya tak dapat nak bayangkan apa yang saya hadapi ketika itu. Pasrahnya beliau hingga ia memberikan kesan kepada sumber pendapatan beliau serta seisi keluarga yang mengusahakan tanaman ketika itu. Jadi memang memberi kesan mendalam pada saya lah. Sebab sumber pendapatan saya hanya pada tanaman fertigasi. Jadi ketika tu saya memang rasa agak down untuk meneruskan tanaman fertigasi saya, dan hampir 2 bulan juga saya tinggalkan kebun, tak masuk kebun. Saya cuba nak dapatkan semangat baru untuk dapat memulakan semula projek fertigasi saya. Sebagai insan yang dianugerahkan hati dan perasaan, keadaan ini memberikan kesan yang amat mendalam kepada bekas jurutera pembinaan ini. Selepas 10 tahun berhempas pulas di tapak binaan, Encik Pravila mula mengembangkan portfolio pertaniannya. Saya bermula dalam bidang fertigasi ini bermula pada 2018. Pada masa tu hanya sekadar part time sajalah. Masa tu saya bekerja sebagai seorang site engineer. Bermula daripada tahun 2008 sehinggalah ke 2018. Jadi sekitar 10 tahun lah sebagai site engineer dan sebagai part time lah masa tu. Pada awalnya agak mencabar untuk saya dapatkan pasaran lah untuk cili-cili saya sebab saya masih baru dalam bidang fertigasi. Jadi pada awal tu saya pergi ke direct pada penjual di dalam pasar. Saya bertanya dia orang untuk membeli hasil cili saya. Jadi pada awal tu ada yang nak, ada yang tak nak. Tapi bila saya dah mula hantar, dia orang tengok daripada segi kualiti buah yang saya hantar, grading yang saya hantar, dia orang berpuas hatilah. Jadi start daripada tu, saya dah ada pelanggan tetap lah untuk hasil cili saya. Jadi dia mendapat sambutan yang menggalakkan lah daripada penjual. Jadi bermula daripada situ, saya membesarkan lagi kebun saya. Saya tambah lagi 1,000 polybag sehingga menjadi 1,200 polybag. Mempraktikkan kefahaman penerapan budaya ilmu dalam masyarakat yang digariskan dalam konsep keluarga Malaysia, beliau tidak lokek berkongsi teknik yang beliau laksanakan. Selain daripada memiliki kebun sendiri, saya ada juga menyediakan perkhidmatan konsultasi bagi mereka yang berminat dalam pemasangan sistem fertigasi dan penanaman secara fertigasi. Jadi peserta-peserta saya akan merujuk kepada saya untuk khidmat nasihat di kebun mereka. Jadi
saya akan membantu mereka lah untuk cuba mendapatkan hasil yang terbaik untuk ladang mereka. Usaha beliau membantu mereka yang terkesan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19 telah dimulakan. Saya hanya menyediakan khidmat di sekitar Melaka, jadi keseluruhan anggaran melebihi 10 petani barulah yang berminat menceburkan di dalam pertanian fertigasi ini. Okey, minimum ada yang bermula dengan 100 polybag dan maksimum ada yang sehingga 2000 polybag lah untuk kebun mereka. Menyokong matlamat menjadikan pertanian sebagai aktiviti pertumbuhan ekonomi utama seperti yang telah digariskan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan juga berwawasan membantu lebih ramai pencari rezeki keluarga sepertinya. Jangkaan saya untuk sekitar mungkin 5 tahun akan datang, saya ingin memiliki satu syarikat yang memberikan khidmat konsultasi dan pemasangan sistem fertigasi secara menyeluruh lah. Buat masa ni hanya di sekitar Melaka. InsyaAllah kalau ada syarikat sendiri nanti dengan pekerja sendiri, saya akan cuba ambil memberikan khidmat kepada mereka yang memerlukan mungkin di luar daripada Melaka. Selain daripada krisis COVID-19, ketidakstabilan harga pasaran industri pertanian juga telah menjejaskan pendapatan para pengusaha seperti Encik Fazila. Namun, setiap cabaran pasti ada penyelesaiannya. Positif dalam mendepani cabaran kehidupan di masa hadapan, ia selari dengan nilai kebertanggungjawaban terhadap keluarga yang digariskan konsep keluarga Malaysia. Kita semua tak terkecuali lah. Kemungkinan untuk menghidap penyakit COVID-19 ni mungkin kita semua terdedah. Jadi saya rasa kita harus, walaupun kita terdedah, tapi kita harus teruskan kehidupan lah untuk dalam menjana pendapatan kita seharian. Jadi kalau kita tak ada usaha untuk membuat sesuatu, mungkin kita akan terus makin jadi down, makin jadi susah. Ini yang grade A lah? Ya, Okey. Setiap dugaan pasti ada hikmahnya. Seperti kisah jatuh bangkit semula Encik Fazila sudah menjadi satu adat dalam bidang perusahawanan. Terus percaya pada kebolehan diri dan mencari peluang untuk maju. Agrotech berehat seketika. Ini pula kisah seorang pengusaha cili padi sentil di Hulu Selangor yang mula bercucuk tanam secara fertigasi pada tahun lepas dan kini mula menuai hasil sebanyak 500 kg setiap minggu. Nama saya Muhammad Fili bin Muhammad Janis. Saya berusia 40 tahun, merupakan lulusan kejuruteraan elektrik. Ayah saya yang mengusahakan mula-mula lah. Daripada situ saya mula minat untuk berkecimpung dalam bidang pertanian inilah. Contoh idola yang baik amat penting dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Bukan sekadar menjadi idola atau ikutan yang baik, perkongsian ilmu tentang kehidupan oleh ibu bapa kepada anak-anak juga penting kepada proses tumbesaran mereka. Perkara ini juga selaras dengan penerapan budaya ilmu dalam keluarga seperti yang digariskan konsep keluarga Malaysia. Bagaimana boleh berminat untuk menceburi bidang pertanian? Saya bermula daripada bidang pertanian ni daripada ayah saya sendirilah. Tanah ni asalnya ada 12 ekar. Yang mana tanah ni 9 ekar saya mengusahakan pokok durian dan pokok cempedak. Pokok durian ada lebih kurang dalam 350 pokok dan pokok cempedak ada 200 pokok lah. So 3 ekar balance daripada 12 ekar tu saya mengusahakan tanaman cili padi sentil sebanyak lebih kurang dalam 10,000 pokok. Okey. Hasil pengeluaran lebih kurang dalam 500 kilo setiap minggu. Okey, pandemik ni sebenarnya dia ada memberi impak yang besar juga kepada petani dan peternak.
Sebab masa tu kita tak boleh keluarkan barang dan kita tak boleh merentas untuk pergi ke kebun. Yang mana time ni juga ramai pekebun dan petani jatuh lah time ni sebenarnya. Namun, kejayaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK memberi sinar baru kepada golongan ini yang turut terjejas punca pendapatan akibat pandemik ini. So selepas buka juga, time buka balik PKP ni, saya rasa petani semuanya cari nafas lega lah. So maksudnya kita boleh jaga balik tanaman kita, so kita boleh buat lagi pasaran kita. Beliau berkongsi teknik menyusun masa bagi memastikan hasil yang lumayan dapat dikeluarkan di ladangnya. Selok belok pertanian ni sebenarnya nombor satu minat lah. Sebelum kita ceburi bidang pertanian ni, kita perlu ada minat. Apa yang perlu, nombor satu adalah minat. Yang keduanya, kita perlu ada ilmu. Ilmu ni kita perlu menghadiri kursus lah. Macam mana pun, even kita nak tanam cili, setiap satu jenis tanaman kita perlu menghadiri kursus. Kalau tanam cili, kita perlu ada kursus cili. Kalau kita nak tanam timun pun sekalipun, kita perlu menghadiri kursus timun. Kita tak boleh orang cakap sembrono saja, masuk bidang tu terjun, bila dah gagal, so kita akan salahkan semua pihak. Sebenarnya tidak. Kita perlu mencari ilmu tu. Even tanam durian pun juga, kita perlukan ilmu durian tu juga. Okey, bagaimana Encik Firly belajar selok-belok pertanian dari segi nak uruskan perusahaan dan sebagainya? Okey, saya menguruskan ladang ni sebab saya masih bekerja dan ladang ni saya cakap hanya saya punya part time lagi lah. Sebab saya masih bekerja lagi full time. Saya menguruskan ladang ni sebab saya ada 4 orang pekerja yang mana menguruskan membersih dan memetik buah lah. Semuanya dijaga oleh 4 saya punya pekerja ni lah. Pekerja ni saya akan monitor dia melalui telefon lah. Setiap pagi dalam jam pukul 7 pagi saya akan telefon dia orang, minta tolong update dan bagi kerja lah kepada mereka. Hari ni nak buat apa, hari ni buat apa, sebab saya dah ada schedule. Bila kita tanaman cili ni, kita dah ada schedule. Bila nak racun, bila nak membaja, bila nak menyiram. So, diorang hanya perlu ikut saja jadual yang telah kita orang sediakan itulah. Selain itu, beliau turut berkongsi antara cabaran yang bakal dihadapi usahawan agromakanan yang berminat untuk menyertai industri ini. Ilmu ini amat penting bagi memastikan bakal usahawan tidak masuk ke industri ini tanpa perancangan yang teliti. Kerana keadaan ini boleh mengakibatkan kerugian kepada mereka. Selain daripada ilmu penanaman, kita perlu juga tahu ilmu pemasaran penggradan buah. Kalau kita dapat ilmu ketiga-tiga ni, insya-Allah kita boleh pergi jauh lah. Sebab petani ni, dia masalahnya bila dia petani, dia hanya tahu bertani saja. Dia tak tahu market. So bila dia tak tahu, tak boleh memasarkan barangannya, so itu yang terjadinya penipuan. Ada orang tengah tu ambil barang tapi tak bayar. Ramai yang kena. Petani penternak, so setiap seorang akan cakap dia pernah kena tipu. Especially yang benda yang orang tengah ni, yang melibatkan orang tengah ni, akan pernah sekali kena tipu. Optimis membantu negara terus mencapai tahap keselamatan makanan negara yang stabil, diakhiri pertemuan pasukan penerbitan Agrotech bersama ikon muda di kampung tersebut. Semangat patriot bersama negara untuk terus mencapai tahap keselamatan makanan yang stabil dan tercapai. Beliau berkongsi perkara berikut kepada semua rakyat Malaysia. Okay, saya bekerja dalam bidang kejuruteraan ni lebih kurang dalam 15 tahun. Dan apa yang saya nampak dalam bidang pertanian ni, saya gunakan slogan pertanian satu perniagaan. Bidang yang saya telah ceburi ni dalam masa 2 tahun ni, saya nampak bidang ni boleh menjadi satu kejaya tetap lah. Walaupun saya telah bekerja dalam bidang construction selama 15 tahun, saya rasa saya boleh pergi ke arah pertanian dengan full time lah. Sebenarnya barang dalam kita punya negeri ni pun sebenarnya tak cukup. Saya tak rasa akan ada masalah
kita perlu import barang daripada luar negara. Barang-barang tu tak perlu masuk pun sebenarnya. Saya mohon kepada semua orang lah yang mempunyai tanah, tak kira lah tanah kecil ke tanah besar ke, tanamlah sesuatu. Dalam usaha mencapai konsep keluarga Malaysia bagi memulihkan negara dari kesan pandemik COVID-19, kita hendaklah sentiasa beristiqomah untuk meneruskan kehidupan, percaya kepada kebolehan diri dan sentiasa mencari peluang untuk memajukan diri. Sekian saja paparan Agrotech untuk minggu ini. Semoga apa yang kami ketengahkan mampu memberi inspirasi kepada anda untuk menyertai bidang pertanian. Semoga kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan.